Assalamualaikum, jumpa lagi untuk tajuk cahaya dan optik, sambungan subtopik seterusnya. Baik, hari ini kita mulakan dulu seperti biasa dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kita baca doa untuk memohon kejayaan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibat da'wat, ij'alna minan najihin. Wahai Tuhan yang menjadi penyebab kepada segala sebab, wahai Tuhan yang membuka segala pintu-pintu, wahai Tuhan yang mendengar segala suara, wahai Tuhan yang menunaikan segala hajat, wahai Tuhan yang memperkenankan segala doa, jadikanlah kami dari kalangan orang-orang yang berjaya di dunia dan di akhirat. Amin. Apakah hasil pembelajaran yang perlu kita capai ataupun anda capai setelah anda mempelajari tajuk ini? Okay, ada dua hasil pembelajaran. Yang pertama, anda mesti tahu berkomunikasi mengenai penyebaran cahaya. Apa maksud berkomunikasi? Anda maksudnya mestilah tahu menerangkan, bercerita tentang penyebaran cahaya. Dan yang kedua, anda mesti menjelaskan dengan contoh. Mesti bagi contoh ya. Apakah fenomena penyebaran cahaya dalam kehidupan seharian? Okey. Kalau anda rujuk buku teks, ada aktiviti 8.7. Okay, untuk mengkaji penyebaran cahaya melalui prisma kaca dan pembentukan pelangi. Sepatutnya kalau di sekolah anda bolehlah gunakan prisma kaca di makmal, tapi oleh kerana sekarang kita berada di rumah, maka prisma tu tak ada. Kalau ada boleh cuba. Okey, tapi kalau tak ada jangan risau, cikgu ada satu aplikasi yang menarik untuk anda cuba guna sendiri prisma di rumah hanya dengan menggunakan aplikasi online. Okey. Ini adalah gambar pelajar cikgu yang pernah menjalankan eksperimen ataupun aktiviti inilah. Ini adalah prisma kaca, ini adalah skrin putih dan kotak ini adalah kotak sinar yang membekalkan cahaya. Jadi apabila cahaya dipancarkan kepada prisma, dia akan menghasilkan pelangi. Okey, mari kita lihat. Ini dia. Mari kita lihat video ni. Ada dua cara menghasilkan pelangi. Tadi menggunakan prisma dan satu lagi ni aktiviti, masih lagi aktiviti yang sama, dalam aktiviti yang sama menggunakan cermin satah dan air. Yang ini aktiviti ni ada dalam buku SPS muka surat 119. Perhatikan video ini dan cubalah di rumah, kerana cikgu percaya bahan-bahan ini boleh diperolehi dengan mudah di rumah lah. Besen tak kira lah bentuk empat segi ke bentuk bulat ke, asalkan besen yang boleh menakung air. Anda perlukan juga cermin satah. Cermin satah tu cermin muka lah. Dan satu skrin putih. Kalau tak ada skrin putih, boleh pancarkan kat dinding ataupun cari kertas putih ke. Boleh usahakan untuk melihat fenomena pelangi ini. Okey, mari kita lihat macam mana pelajar ni hasilkan pelangi. Okey, nampak tak? Pada skrin tu kita nampak warna pelangi terhasil hanya dengan memasukkan cermin satah tu ke dalam air dan dia menggunakan cahaya matahari saja. Kena betulkan angle cermin satah tu, kemudian dapatkan warna pelangi pada skrin putih. Okey. Baik. Okey. Jangan bimbang. Oleh kerana anda tidak ada prisma di rumah, yang aktiviti air dalam besen dengan cermin satah tadi tu boleh buat di rumah. Tapi yang prisma, anda tak ada prisma, anda boleh cuba aplikasi ni. Okey, link untuk laman ini cikgu bagi di bawah video ni. Okey, ada button di side yang button link ke aktiviti di bawah ni, di bawah video ni. Dan kalau di YouTube anda boleh buka ruang description, cikgu ada bagi link kat bawah tu. Okey, mari kita lihat. Apabila cikgu ada satu prisma, ini adalah prisma yang dibuat daripada bahan material kaca lah. Cikgu letak kaca kat sini. Boleh juga guna bahan lain, tapi sekarang ni cikgu guna kaca. Okey, prisma kaca. Dan cikgu ada lampu suluh yang akan membekalkan cahaya putih. Okey, jadi bila cikgu pasangkan lampu suluh ni nanti, sekejap ya, kita alih dulu. Kita pasangkan lampu suluh ni. Okey, ini adalah cahaya putih. Apa akan jadi apabila cahaya putih ini melalui prisma?
Okey, apabila cahaya putih melalui prisma, nampak tak? Daripada cahaya putih, dia akan tersebar menghasilkan 7 spektrum warna yang terdiri daripada warna-warna pelangi. Okey, pernah belajar tentang warna pelangi? Ada berapa semuanya? Tadi kita dah tengok bagaimana nak hasilkan pelangi. Ada dua cara, menggunakan prisma dan juga menggunakan cermin satah di dalam air. Okey. Walau bagaimanapun, kita nak tahu bagaimana daripada cahaya putih boleh menghasilkan 7 warna pelangi. Okey. Sebenarnya, cahaya putih terdiri daripada 7 warna yang berlainan. Okay? Jadi, setiap juzuk warna ini akan bergerak dengan kelajuan yang berlainan dalam satu medium. Kita tahu cahaya bergerak dengan sangat laju. Jadi, satu cahaya putih tu dah bergerak dengan sangat laju, tapi setiap juzuk warna yang berbeza tu, merah, kuning, hijau, indigo, semua tu bergerak pula dengan kelajuan yang berlainan. Masing-masing tak sama. Ada yang sangat laju, paling laju, ada yang paling kurang laju lah. Okey. Walau bagaimanapun masih laju. Jadi sebagai contoh, cahaya merah mempunyai kelajuan yang paling tinggi. Yang merah ni paling laju yang berada di atas ni. Okay? Dan cahaya merah oleh kerana dia paling laju, dia paling kurang dibiaskan. Paling kurang dibiaskan maksudnya warna dia terbentuk di bahagian atas ni. Okay? Yang bahagian bawah pula cahaya warna ungu kerana ia mempunyai kelajuan yang paling rendah. Jadi dia paling banyak dibiaskan. Okey, macam biasalah kalau siapa yang lari cepat, kita dapat tengok pelari yang paling laju tu sepintas lalu saja. Sekejap je nampak dekat pandangan kita. Tapi kalau orang yang lalu lambat, kita nampak lama dekat pandangan kita kan. Jadi sama juga dengan cahaya. Oleh kerana merah ni paling laju, dia nampak sikit je lah. Jadi warna ungu dia paling lambat, jadi dia paling banyak dibiaskan. Jadi nampak lebih banyak warna ungu. Jadi apabila alur cahaya putih ditujukan, tadi cikgu pasang lampu sebelah sini, ada prisma di tengah dan akhirnya menghasilkan warna pelangi kan. Jadi apabila alur cahaya putih daripada lampu tu ditujukan ke arah prisma, cahaya putih itu akan dipecahkan kepada komponen warna yang berbeza. Kenapa ini berlaku? Ini sebenarnya disebabkan oleh warna yang berbeza dalam cahaya putih itu membengkok. Dia membengkok ke arah mendekati garis normal pada sudut yang berlainan apabila memasuki prisma. Warna merah sudut lain, warna hijau sudut lain, warna biru sudut lain. Kan kita dah belajar tentang pembiasan cahaya. Ingat tak? Daripada udara ke kaca, dia bergerak daripada medium yang kurang tumpat ke lebih tumpat. Jadi, daripada medium kurang tumpat ke lebih tumpat, dia akan mendekati garis normal. Dan kemudian daripada dalam prisma ni, kaca ni, dia nak keluar balik, medium prisma adalah kaca. Jadi, lebih tumpat, nak keluar ke udara kurang tumpat. Jadi, nampak tak perbezaan sudut dia tu makin besar. Dia mencapah makin besar. Kerana daripada lebih tumpat, prisma tu ke luar iaitu udara yang kurang tumpat. Ialah cahaya yang keluar daripada prisma kaca menjauhi garis normal. Ini setelah dia masuk tadi cerita masa dia daripada cahaya putih kat luar masuk ke dalam prisma. Sekarang sambungannya daripada dalam prisma ke udara, ke luar ni. Jadi cahaya yang keluar daripada prisma kaca menjauhi garis normal. Cahaya yang keluar dari prisma telah disebarkan kepada 7 warna dalam tertib susunan tertentu yang dikenal sebagai spektrum. Jadi ini kita panggil spektrum. Jadi spektrum cahaya putih terdiri daripada warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo dan juga ungu yang cikgu cakap tadi. Kalau nak hafal, kena ingat Michael Jackson kena halau balik India Utara akan menghasilkan 7 warna pelangi. Okey, jadi pelangi terhasil apabila sinar matahari mengenai titisan air hujan di langit. Maka cahaya putih akan dibiaskan dan disebarkan kepada 7 warna yang berlainan yang dikenali sebagai pelangi. Ada satu lagi aktiviti yang anda boleh cuba di rumah untuk menghasilkan pelangi. Macam mana? Okey, mudah sahaja. Cari satu pipe air ataupun hos getah di rumah anda. Pasangkan pipe air itu. Kemudian anda picit pipe air itu menjadi titisan halus.
Dan pastikan pada waktu tersebut ada cahaya matahari lah. Pastikan cahaya matahari tegak berada di belakang anda dan anda semburkan air itu membelakangi cahaya matahari. Nanti akan dapatlah pelangi. Anda akan nampak pelangi. Cuba dulu. Okay? Nanti kalau dah berjaya, boleh tunjuk kat cikgu. Buat video tunjuk kat cikgu. Anda berjaya menghasilkan pelangi. Tamatlah tajuk ni, tapi ada tugasan untuk pelajar-pelajar cikgu. Jadi anda perlu menyiapkan jawapan untuk aktiviti eksperimen inquiry muka surat 117 eksperimen inquiry 8.9 iaitu aktiviti penyebaran cahaya menggunakan prisma. Dan juga aktiviti eksperimen inquiry pembentukan pelangi menggunakan cermin sata dan juga air. Muka surat 119. Kedua-duanya daripada buku Sains Proses Skill. Jadi, cikgu harap pelajar-pelajar cikgu dapat siapkan jawapan dan jawab soalan dalam Google Form. Okey, jumpa lagi.